Sepatutnya kerajaan perlu percepatkan pembinaan bangunan tersebut. Tuan Yang Dipertua, selain daripada pengemis dan orang tua, kerajaan juga kena tengok masalah kutu rayau yang tidak menentu seperti dalam surat khabar ini bertarikh 11 Julai. Yang jelas menunjukkan, maaf Tuan Speaker, tersilap tunjuk. Ini yang sebenarnya. Tadi tunjuk pasal MGC. Tidak kisah tidur di mana. Tajuknya. Jadi mereka juga perlu kita bantu. Jadi ini amat malu kita. Kalau kita kata Pulau Mutiara yang indah bukan darul sampah. Atau disebut oleh rakan tadi, tong sampah. Kita juga ikut prinsip CAT. Tapi berlakunya perkara ini di Komta, pusat jelasan bagi Jelasan? Boleh. saya tak benarkan kalau dalam disebut jangan ganggu. Saya tak benarkan. Nanti bagi saya habis dulu. Terima kasih. Dia tengah rancak. Orang pertama tengah rancak, jangan kacau. Okay. Jadi ikut prinsip CAT. Adakah ini saya nak tunjuk ni, adakah ini CAT atau insan yang perlu mendapat pembelaan? Ini adalah insan yang juga kerajaan negeri harus ambil perhatian. Bukan sekadar bincang soal projek-projek mega, tapi masih rakyat tidur di pusat pentadbiran tanpa didapat pembelaan oleh kerajaan yang kata tulus dan bertanggungjawab. Tuan Speaker, jadi eloklah kita ambil berat soal ini, kerana kita bimbang, kita pun disebut Georgetown warisan apa? UNESCO. Saya takut ini pula disebut warisan CAT. Tuan Speaker, kita banyak perkatakan soal projek mega. Seperti jambatan kedua. Sehingga kita lupa soal kebajikan rakyat. Kerajaan dah bagi beras pada orang miskin. Tapi bagaimana pula dengan rakyat yang terlibat dengan pembinaan jambatan? Yang punca pendapatan mereka telah berkurangan. Sebagai contoh, walaupun ini bukan kawasan saya, penduduk Pulau aman. Cukup aman. Apakah yang boleh kerajaan bantu? Apakah yang boleh kerajaan bantu? Yang hanya kita laungkan, kita nak percepatkan pembinaan jambatan kedua, supaya pelabur banyak datang, ekonomi rakyat peniaga baik. Tapi bagaimana dengan 52 keluarga Bumi Putera Pulau Aman itu? Siapakah yang patut bela? Saya dipahamkan, baru-baru ini ada exco kerajaan negeri telah melawat Pulau Aman. Cadang nak bina hotel 5 bintang, bukan 3 bintang yang digunakan oleh kerajaan negeri. Dan termasuk sele dan pakejnya. Ini juga akan melibatkan punca pendapatan penduduk Pulau Aman akan kurang. Kerana mereka ada ternakan kerang di kawasan itu yang telah dijalankan bertahun-tahun lamanya. Andainya ini dibina di kawasan tersebut, sudah semestinya lah akan tercemar oleh keadaan pengujudan hotel-hotel tersebut, dan sudah semestinya mata pencairan mereka akan berkurang. Tuan Ibu Ketua, saya amat teringat hari pertama persidangan kemarin. Yang Berhormat Penaga selaku YBKP, kami panggil dia, Yang Berhormat Ketua Pembangkang, menyebut
Akibat pembinaan jabatan, ikan-ikan yang suka bermain di kawasan selut atau tanah, tapak jambatan kedua akan hilang dan akan pupus. Kemudian, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menjawab, minat beliau dan Yang Berhormat Penaga sama. Alhamdulillah. Tapi hakikatnya, Tuan Ibu Ketua, mereka hanya sependapat di luaran, dalam arti perkataan, tapi hati mereka tidak sama. Samalah juga bila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bertanya dengan rakan-rakan, meminta rakan-rakan Exco kemarin, kata mereka sepakat setuju dengan pelantikan Ketua Staf Jabat Ketua Menteri. Hanya cakap-cakap saja. Sebab susah kita nak baca hati seseorang. Pepatah Melayu berkata, rambut sama hitam, tapi di hati lain. Ada juga rambut sama putih, tapi hatinya pasti lain. Memang dicatat di sini, Tuan Speaker. Dijangka. Saya ambil contoh. Bukan takat peringkat Exco. Yang hati sudah pasti blind. Di hari pertama juga, di waktu pagi, masih ada rakan-rakan Pakatan Rakyat tidak dapat pakai seragam. Pakaian nombor 1, nombor wahid dengan izin. Apakah itu merupakan kesepakatan? Apakah itu menunjukkan sehati sejiwa? Jelas, tidak sekali. Saya yakin Tuan Speaker juga murka dengan keadaan itu. Tahu susah. Macam mana boleh tahu, Tuan Speaker? Boleh baca hati? Saya tak baca, ada keluar suara mak Tuan Speaker. Suara apa tu? Saya bawa kat Tuan Speaker. Kita berdua sudah. Tuan Speaker, untuk mengetahui hati, saya nak mencadangkan eloklah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri lantik seorang lagi untuk bertugas di Ketua Menteri yang mahir baca hati manusia. Dan jangan biar rakan-rakan pakatan makan hati, tidak bercanggah dengan standing order. Tuan Speaker, Yang Amat Sungai Aceh kena berhati-hati.